Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kes baru 172 di raya kedua amat mengejutkan kita semua. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Semalam saya postkan satu video yang membincangkan tentang situasi sebelum raya. Maknanya data setakat 23 hari bulan, satu hari sebelum raya. Jadi saya bincangkan di situ, merayu kepada kita semua supaya berwaspada. Berwaspada dalam kita beraya. Itu seruan saya satu hari sebelum semalam lah. Maknanya berdasarkan data pada 23 hari bulan, semalam saya merayu supaya kita semua berhati-hati mematuhi SOP dalam kita merayakan Aidilfitri yang mulia ni lah. Jadi ni kan trend yang biru ni kan trend penurunan sebelum daripada kelonggaran diberi. Kemudian pada PKP fasa 4 dan kemudiannya PKPB tu kerajaan mula memberikan kelonggaran, iaitu mengizinkan pelajar-pelajar dan pekerja kita yang di Singapura dan juga pelajar-pelajar yang di luar negara untuk pulang ke kampung lah, ke tanah air. Jadi kemudian pada 4 hari bulan 5 tu kita mula PKPB. Jadi banyak aktiviti perniagaan dibuka. Jadi banyaklah aktiviti dengan SOP yang tertentu diizinkan untuk mula beroperasi. Akibatnya maka terganjaklah graf penurunan kita, kes baru ni setiap hari penurunan daripada yang dalam kotak biru ni terganjak kepada kotak merah ini. Dan saya menyatakan bahawa kalau kita tidak menjaga SOP, kita akan mengulangi sejarah yang berlaku di Iran, di mana kes baru setiap harinya meningkat. Saya takut malam ni mengatakan bahawa kalau dia naik kemari jadinya gini. Itu yang saya takut. Rupanya pada hari ini, hari raya kedua, 25 hari bulan Mei, petang tadi pukul 4:04, Datuk Dr. Nur Hisham membuat pengumuman menyatakan bahawa pada hari raya kedua ni dia punya kes baru dia berapa? 172. Dengan 172 kes baru tu memang terkejut habis. Yalah, kita dah berapa lama kan bawah 50. Kemudian raya pertama semalam kan 60. 60 tu kira-kira lagi lah 10 atas 50. Sekali raya kedua melonjak ke 172, memang terkejut beruk. Apa dah jadi kita ni? Macam tu kan. Ini betul-betul membahaya. Yang saya takuti tu rupanya dah terjadi. Jadi ni jadinya ni. Ni 60, ni 172 raya kedua. Apa jadi? Maknanya kita sudah berpindah ke kotak yang warna oranye ni. Apa kita tak kecil perut? Tetapi di bahagian akhir daripada pengumuman tersebut, Datuk Dr. Nur Hisham memberikan penerangan, maknanya perincian tentang 172 kes baru itu apa isi kandungannya. Dia menyebutkan 5 adalah daripada 172 tu, 5 adalah kes import. Sikit pula kes import. Itu dalam hati lah kan. Lepas tu dia sebut 159 bukan warga negara. Abang juga ni, kalau bukan warga negara ni, apa pula perincian yang 159 ni? Dia sebut pula daripada 159 bukan warga negara itu, 112 adalah daripada depo tahanan imigresen. Depo tahanan imigresen ni maknanya orang warga asing yang dalam tahanan imigresen di depo Semenyih, depo Sepang gitulah. Jadinya mereka tu memang dah di dalam tahanan, di dalam kampnya, kamp tertentu tu 112. Kalau tak silap tu yang dekat Maha tu, dekat apa tu namanya tu, yang tempat kalau ada pameran agriculture tu, pertanian kan, setiap tahun kalau dululah kan, itu dah dijadikan hospital kan, kat situ. Jadi kalau kat situ tu maknanya mereka semua di dalam kawalan 112. Ni betul-betul melegakan. Dan 47-nya adalah bukan warga negara tetapi yang
bukan di dalam tahanan immigration lah. Jadinya mana 159 dan cuma 8 daripada warga negara daripada kita lah, maknanya tu rakyat penduduk Malaysia yang sebenarnya lah warga negara kita. Jadi maknanya yang ni yang kita kira yang beraya balik kampung ke apa benda tu, alhamdulillah. Tetapi apa pun nombor kita naik jugalah, tapi perinciannya percayalah kalau 172 tu adalah kita, maknanya tu warga negara majoritinya lah kan. Memang kita akan balik semula kepada PKP. Tentu punya kerajaan akan terus buat, tapi oleh kerana dianya ini adalah 159 daripada bukan warga negara dan 112 ni adalah daripada depo tahanan immigration, maka taklah kita kena balik semula. Tak adalah pengumuman mengatakan bahawa kita balik kepada PKP semula, kerana semua kita ni tak patuh kepada SOP. Jadi alhamdulillah lah, rakyat Malaysia semua nampak gayanya, walaupun adalah pelanggaran di sana sini, ada yang kena tahan balik kampung semua, tapi maknanya terkawal dan cuma 8 kes barulah warga negara ni untuk raya kedua. Jadi alhamdulillah. Dan kalau kita tengok lah kita tengok pula dari segi aktif kesnya. Aktif kesnya ni semalam, dalam video yang semalam saya tunjukkan tu, kita dah berganjak. Mula-mula dulu kita pada trend yang kelabu ni kan, kemudian saya katakan kita terganjak kepada yang biru ni. Tapi oleh kerana kita dah ada kenaikan tu berdasarkan data sebelum 23 hari bulan Mei, mana satu hari sebelum raya tu, kita dah terganjak kepada yang merah. Tapi data bila kita masukkan data hari raya pertama dengan hari raya kedua ni, ni jadinya ni. Ni dia ni dah jadi 1000 lebih ni. Sebenarnya kita dah 1100 lebih saja ni, sekarang dah jadi 1300 lebih kes aktif, naik semula. Jadi akibatnya maka kita terganjak ke sana. Ni yang tak berapa sedap tengoknya ni. Graf ni kan dah cantik-cantik lah macam ni, naik macam ni. Aduh, kita pun tak tahulah apa sebenarnya perincian yang berlaku di depo ni. Pasal mereka tu memang dah kat dalam camp tu kan, macam mana boleh tiba-tiba mendadak naik 112 naik tu. Tu kita tak tahu perincian ni macam mana. Tu yang perlu diberikan perhatian. Tapi apa pun syabas kepada rakyat Malaysia semua yang patuh kepada SOP. Majoritinya lah patuh kepada SOP dalam kita merayakan Aidilfitri ni, sehingga pada raya kedua ni kan cuma 8 ajalah 8 kes baru daripada kita lah warga negara ni kan. Jadi kira alhamdulillah jugalah, walaupun sebenarnya data kita keseluruhan Malaysia ni naik macam ini, tetapi contribution kita tu cuma 8 sahaja. Jadinya alhamdulillah. Macam Singapura lah kan, dia tinggi tu bukan warga negara dia sebenarnya. Dia sebenarnya adalah pekerja-pekerja asing. Jadi tu yang jadi dia nombor dia tu mendadak naik tinggi tu. Tu dia lah. Jadi kita pun terkena jugalah, impias macam Singapura tu di ujung-ujung macam ini. Jadi apa pun, yalah, raya ni kan sebulan. Jadi kita harus terus memastikanlah supaya SOP dalam kelonggaran kita untuk beraya ni, kita patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kebaikan kita semualah. Memang adalah katanya dengan cerita kata ada yang buat jamuan semua dah kena tangkap, dah kena ambil tindakan oleh polis. Ya memang tak boleh lah. Kalau dah kata tak boleh tu tak boleh lah. Jangan kita nak lebih pandai lagi daripada doktor-doktor, pakar-pakar tu semua. Jadi kita ikut je lah. Jadi mudah-mudahan. Dan sekarang ni semua orang kat dunia ni rupanya bercerita tentang negara kita. Saya tengok dekat YouTube, ya Allah Rabbi, segalanya semua Indonesia. Itu yang warga negara Amerika yang membuat 15 negara yang paling baik membuat menangani COVID-19, tidak memasukkan Malaysia sebagai salah satu daripadanya, tu merasa kecewa. Jadi dia pun buatlah video bayar hutang tu, maunya menyatakan bahawa kita adalah yang terbaik. Itu semua tu kan 15 things that Malaysia, incredible things that Malaysia did. The impossible thing. Itu yang sedap, the impossible. Yang itu tu mendapat reaksi daripada orang Amerika, orang Filipina, Indonesia dan segala macam. Memang jadi viral benda tu. Jadi maknanya
rata dunia memerhatikan kita. Jadi kita harus kita bukan untuk nak dapat nama tu, tetapi kita untuk supaya kita tu jadi selamat. Itu bukan tujuannya untuk kita jadi terkenal orang Malaysia yang terbaik. Kan itu tujuannya. Itu implikasi hasrat kita untuk kita jadi selamat. Negara kita selamat daripada wabak coronavirus ni. Bukan kita nak jadi terkenal, tidak. Tetapi dia punya bila kita buat benda tu terbaik, dia jadi implikasinya tu kita jadi terkenal. Pasal kita dia yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Nak buat macam mana kan, dah orang yang boleh, bukan kita mendabih dadu kita yang terbaik kan, tak kan, orang lain yang cakap. Jadi kita alhamdulillah lah. Jadi setidak-tidaknya kita walaupun apa tu berapa 6,000 sekarang 7,000 lebih kan kesnya, cuma kita 115 saja yang meninggal dunia. Jadinya kan alhamdulillah setidak-tidaknya kita jadi jadi lebih kurangnya kita jadi terkenal lah akibat daripada kes coronavirus ni. Dr. Nur Hisham pun mendapat anugerah apa benda lah gitu semua tu kan ya. Jadi memang kita jadi terkenal kerana tindakan kita apa ni, ya, kemuafakatan timbul lah disebutnya number one. Tu yang dikata the impossible things yang tu kan, kita punya timbul daripada rakyat kepada pemimpin kepada peran lain. Tu jadinya alhamdulillah kita diiktiraf oleh dunia. Jadi mudah-mudahan lah jadi kepada kita semua rakyat Malaysia dalam suasana hari raya ni, teruskanlah kita untuk apa ni mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar kita terus biarpun ni nombor ni naik tak apalah, pasal dia disebabkan oleh apa tu warga asing yang mereka pun dah di dalam tahanan apa ni camp lah kan, jadinya depo. Jadi kita tak bimbang lah. Yang 112 tu dah dia dengan dia je lah. Maknanya tak ada mengganggu, tak ada bercampur dengan masyarakat ramai. Jadi tak apalah di dalam kawalan. Itu yang jadinya kita tu tidak dibalikkan semula kepada PKP. Alhamdulillah lah. Kalau 172 tu kita daripada kita siap memang PKP baliklah kita. Ya, alhamdulillah lah. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia dan tahniah lah. Dalam kita 2 hari raya tu kita cuma yang raya kedua tu daripada 172 tu 8 aja kita. Jadinya terima kasih semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.